masuk dalam bab 262. Betul? (226) Baik. Bab maja'a fi rajuli yusalli wa ma'ahu rajulun. Cara nak duduk, bagaimana kedudukan sembahyang yang ada orang lelaki sama orang lelaki. Kedudukan bagaimana cara nak duduk dalam saf, bagaimana kita nak duduk ketika mana ada seorang lelaki dengan seorang lelaki, iaitu dua orang sahaja. Yang kita nampak hari ini, yang selalu berlaku, yang kita nampak apabila tidak ada ilmunya. Dia kalau dia duduk tang tu, kawan mai tumpang belakang pun dia tak undang dah. Amboi, beda Dan kalau mai duduk tepi tu, mai pula dia mai dia kapit tu imam duduk sebelah menyebelah. Pun ada juga daripada pengantin baru tu imam tu pun duduk kiri kanan, orang pergi duduklah di belakang. Itu kata ada hadis. Maka dengan ilmu itulah datangnya untuk mencari keberkatan, untuk mencari kerahmatan. Sebab apa? Sebab dengan datangnya ilmu itu tadi. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, dalam bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis laki-laki yang sembahyang ia pada halnya besertanya seorang laki-laki. Kalau kita sembahyang ada seorang lagi laki-laki, bagaimana cara kedudukannya? Muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata ulama ini, seorang yang sembahyang berjamaah dengan seorang laki-laki besertanya, maka di manakah si makmum itu berdiri menurut imam? Adakah membetuli belakang imam, ataupun berdiri di kiri imam, ataupun di kanannya? Ini persoalan. Maka dengan hadis ini dalil. Bila datang masalah, bawa dalil. Bila ada datang masalah, bawa dalil. Bila dalil tersebutlah datangnya keyakinan kita untuk terus beribadah. Bila jadi masalah, tanya dalil mana? Ada? Mana? Ada? Ada, macam mana nak yakin, tuan-tuan? Bagi ada satu dalil, kurang-kurangnya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tengok dalam hadis. Kalau tak ada dalam hadis, tengok ijma' ulama' bagaimana kesepakatan ataupun pendapat-pendapat ulama' yang ada. Kalau tak ada juga, cari pendapat sendiri. Macam mana nak duduk ni? Kita dua orang ni. Duduk tepi aku lah. Tepi macam mana? Duduk tepi. Dia pergi duduk sama-sama. Dengan kadar ilmu tersebut, sah tak sembahyang? Takat mana ada, tak ada langsung orang lain, tak ada, habis mereka dua ya, tonting, tak tahu nak buat apa, sah. Tapi kalau dah ada ilmu, ada ulama tak mau ikut, tak sah. Dah ada orang habang dah, tak mau nak ikut, kira dia juga ambil duduk tepi aku. Tang mana? Betul dengan tumit sama tumit, buku lali sama buku lali. Sedangkan ada dah orang kata, ulama dah sebut, ada dah muktabarnya. Siapa ulama ni? Tak mau juga. Dia duk kira dia juga, maka tidak sahlah sembahyangnya itu. Itu kata dalil kena ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka dengan hadis ini dapatlah ulama istimbatkan. Sabit dengan hadis ini boleh diistimbatkan, jadikan dia sebagai hukum daripada hukum ini bersabit kepada satu cerita, bersabit kepada hadis Nabi SAW. Kata Imam At-Tirmizi, Ana Ibnu Abbas qala sallaitu ma'an Nabi SAW zati lailah. Cerita, bila kata cerita kita ambil takwil. Cerita, satu cerita tentang Nabi SAW, maka cerita tersebut boleh ditakwilkan, boleh jadikan ia sebagai istimbat hukum. Dengan cerita tu betul tak? Sahih tak sahih? Sahih, ambil sebagai hukum. Walaupun Nabi tak sebut tentang tersebut, Nabi hanya perbuat perbuatan tersebut, maka dia kira istimbat, boleh ambil buat hukum. Muslimin yang dirahmati Allah, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, balik dengan bapaknya, katanya telah sembahyang aku serta Nabi SAW dalam keadaan berjemaah, sembahyang sunat pada satu malam. Sembahyang sunat pada satu malam yang telah tidur aku di rumah mak saudaraku yang bernama Siti Maimunah, isteri Rasulullah SAW. Dan kemudian daripada aku lihat Nabi bangun sembahyang malam itu beberapa kali. Nabi bangkit, tiap-tiap malam dia bangkit. Berapa kali?
Maka aku pun bangun mengambil wuduk, kata Ibnu Abbas, sepertinya buat macam mana Nabi buat. Ini dia kata fattabi'uni, ikut apa yang Nabi buat. Ada, itulah ilmu dia dan qudwatul hasanah. Sepertinya kemudian datang aku kepadanya kerana menjadi makmum, maka aku pun bangun mengambil wuduk. Ulang lagi kah? Kerana menjadi makmum. Faqumtu an yasarihi, maka berdiri aku dari sebelah kirinya. Ni cerita ni, mai sebelah kiri Nabi SAW. Kerana sangkaku, kata Ibnu Abbas, sembahyang sunat tiada berhajat berdiri sebelah kanan dan tiada mengapa berdiri di mana-mana pun. Dia seolah-olah macam tu lah kan, tak erti macam kita lah, tak erti buat kodong, buat bodoh, itu lah. Kodong kalau tak ada ulama tak apa. Ni pasal ulama duk ada, pasal apa tak tanya. Dia duk kodong buat dia pandai dia lah. Itu orang panggil bodoh, sombong. Tapi ini sahabat Nabi SAW dalam keadaan tak dibagi tahu, buat jugalah, kod betul. Macam kita cerita yang minggu lepas tentang, mungkin di sini kot, tentang Saidina Abu Bakar yang sambil berjalan angkat takbiratul ihram kan, sambil berjalan angkat takbiratul ihram nak bagi masuk bersama jemaah yang lain. Maka sahabat lain nampak perbuatan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka disebutkan cerita tersebut kepada Nabi SAW. Nabi pun mendoakan, moga-moga diampunkan dosa dia dan jangan buat dah macam tu sambil berjalan, sambil angkat takbiratul ihram. Orang kalau macam tu senang tuan-tuan, start kereta daripada rumah cek Allahu Akbar sampai sambung lah. Mana boleh buat kerja macam tu. Dia kena duduk dalam saf, baru dikira sembahyang tu sah. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebab buat dulu, ada masalah terbitlah hukum. Ada yang tidak ada masalah, Nabi sebut dulu sebelum berlaku masalah, maka ditakwilkan, maka diistimbatkan hukum daripada betul-betul yang disebut. Kalau yang tak betul disebut, dijadikan masalah tersebut dijadikan hukum. Hukum masalah ni tentang kiri dan kanan, nak mana nak duduk. Okey. Tiada mengapa, kok-koklah kata sangkaan Ibnu Abbas, kata duduk tak mana pun tak apa, berdiri di mana-mana pun apakala dilihat oleh Rasulullah SAW akan daku yang demikian. Nabi duduk tengah sembahyang, tengok-tengok, ada kata Nabi tak sembahyang lagi, Nabi baru nak angkat takbiratul ihram. Sayyidina Ibnu Abbas duduk sebelah kiri. Apa yang Nabi buat? Fa aqaza Rasulullah SAW bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi, maka memegang Rasulullah SAW akan kepalaku dari belakang, pegang tang ni, maka menjadikan aku dari sebelah kanan, tarik mai belah kanan. Ada kata tarik mai ke depan, mai duduk belah kanan. Ada kata tarik ke sini, mai ke sini. Maksudnya duduk tak mana? Sebenar-benarnya belah kanan, jangan duduk belah kiri. Itu apa yang Nabi buat kepada Ibnu Abbas. Serta dipulasnya telingaku. Tua lah katakan nak pulas telinga ikut. Mai duduk belah kiri. Coet bagi kat dia. Ambil tu imam pun tak sah, makmum pun tak sah. Akan nak tarik telinga lagi ikut. Ni cerita Ibnu Abbas ni, dia gulam, masih muda remaja, baru nak belajar. Dipulasnya telingaku. Ini kata Nabi, kata Ibnu Abbas, supaya jangan lalai lagi lain kali. Kan? Sunnah Nabi SAW nak ajak pulah telinga. Yang heran, lembu pulah telinga, anak tak pernah pulah telinga. Pulah telinga lembu. Lembu duk bodoh situ. Dia tu bodoh, tak reti pi pulah telinga lembu. Ni pikuk ni jalan ni, pulah telinga lembu tu. Lembu pun kata, bodoh punya tuan. Yang patutnya kita pulah sunnah, pulah telinga. Anak kita buat tak betul, pulah sunnah. Jangan tampak muka, sebab muka itu tempat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muka ni lain daripada lain tempat. Dia muka ni dijadikan daripada kulit, lain daripada yang lain. Kalau tempat lain bubuh ubat, lega. Di sini jangan bubuh ubat hak yang di sini, buh panau salap tang ni. Sampai ketua tahu panau salap. Ubat korap pi bubuh tang ni, pai. Sebab muka ni lain pada lain, sehingga disebut dalam satu kitab, sebab masuk neraka kerana menampar muka binatang. Kalau muka binatang pun
cegah untuk menamparnya, apatah lagi muka manusia. Tampak betul dengan mata, pinau-pinau kuantum nonong, tak tahu tang mana nak pi. Kan kalau kucing kan, dok main nak ambil curi makan kita, pang, dosa kita. Mengikut kitab Penawar Bagi Hati. Jangan tampak muka. Tarik telinga. Nak ajak apa pun tarik telinga. Dia tarik sungguh sampai lekang telinga budak tu. Awak pula dah. Agak-agaklah. Okey, ini pun kalau kita kata dalam satu hadis Nabi SAW, apabila cukup 10 tahun, bi'asyara fadribuh, pukul. Itu dalam bab pukul, sunnah juga. Pukul di mana? Tempat yang tidak memberi kesan. Tapak tangan dan tapak kaki. Jangan bubuh tengah belakang. Vak bagi, lekat sampai tua. Awak ni lah ingatkan apa dia ke? Rupanya pak bagi waktu kecil. Kan? Sebagai pengajaran, tempat yang mana tidak meninggalkan kesan, tapak tangan dan tapak kaki. Tapi tapak tangan, tapak kaki tuan-tuan, dia ngap lama sampai balik rumah amboi rasa di kaki lah. Pasal apa? Kena tibai tapak kaki, tapak tangan dan sebagainya. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Pulas telinga. Cerita bab pulas telinga. Memulas, dipulasnya telingaku, kata Ibnu Abbas, supaya jangan lalai lain kali daripada adab menjadi makmum. Duduk belah kanan, bukan belah kiri. Iaitu berdiri sebelah kanan imam apabila ia seorang diri. Kalau seorang diri, kita nak masuk tumpang, duduk belah kanan, jangan main belah kiri. Dah dia mengaji kata duduk, main belah kanan. Habis mayang, dia rapat terus belah kiri. Ni dinding. Pasal apa? Tak mau berimam dengan orang lah. Boleh duduk di masjid, tak mau. Lain lah mayang jenazah. Mayang jenazah mana boleh berimam dah. Tukut nak pergi berimam, oh ada orang mayang, pergi tumpang mayang. Mayang apa? Mayang Zuhur. Mana boleh, orang tu tak rokok. Duk tunggu bila nak rokok, bila nak rokok. Rupanya tak rokok-rokok. Mayang jenazah, ada jenazah di depan. Sembayang yang ada fi'linya, yang ada perbuatannya, rokok dan sujud, baru boleh ikut. Lain pada tu tak boleh ikut. Okey, saya ulang selalu benda tu. Itu sebab bila dia dah ni, dia takut hak dia ada orang mai tumpang dia, mai tumpang semayang dengan dia. Boleh tak? Selalu saya timbul persoalan, boleh tak? Boleh tak? Habis-habis kita semayang, dia bangkit, dia pergi mayang qabliyah, ba'diyah. Tuan-tuan yang mai tadi tak semayang lagi maghrib, boleh tak ikut orang yang mayang ba'diyah? Boleh. Tu ya, dia bila dia mengaji, dia takut, dia ketak. Dia ketak macam apa? Takut orang ikut dia. Tu yang rapat. Dia rapat dinding tu. Amboi, parking tu. Allahu Akbar. Dia tak kira orang ikut dah. Apa mengaji jugalah. Pergi mengaji boleh. Cubalah pergi tempat-tempat yang tidak ada laluan orang belakang tiang ke, duduk tang mana bubuh Sitratul Musallin ke, duduk. Tiba-tiba orang mai, tepi. Pasal apa yang tak mau? Allahu Akbar. Tiba-tiba orang mai tepi. Dan dia ketak bawah. Tak baca derah pun ketak. Kalau baca derah lagi tak dengar lah tuan-tuan. Lekeh ya tuan-tuan. Kan? Baca slow pun. Tata bawah kipas angin tak ada, tata gegak. Belajar tuan-tuan jadi imam. Kan? Mayanglah tak mana pun, tiba-tiba orang nak mai bagi pahala kat kita. Tadi boleh dah 27. Hamba Allah ni mai tak sempat mayang maghrib, mai tumpang pula belakang kita. Boleh lagi pula 27. Allah, tu sebab suruh mayang ni masjid. Nak boleh lagi 27 lagi. Kan? Tak mau tu yang rapat kiri, yang rapat kanan, rapat hampir rapat. Ada gak palung ni main-main ikut gak tapi belah kiri. Dia ikut juga bunyi pun. La ilaha illallah. Pasal apa? Hamba Allah yang kedua ni mai, dia nak juga pahala berjemaah. Kita tu yang nak lari daripada berjemaah. Heranlah tuan-tuan. Banyak jadi macam tu. Kadang-kadang di belakang sekali, ni dinding, dia duduk rapat belakang. Allahu Akbar. Pun pandai kena kat dia kat. Dia nak lari juga pada berjemaah. Rapat ke dinding. Allahu Akbar. Siapa boleh masuk? Amboi dia kata, main masjid tapi tak mau jemaah. Rugi. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Jangan duk buat macam tu lah nah. Boleh duduk elok lah. Tak berani, belajarlah. Memimpin. Belajar untuk jadi makmum, imam. Baik, terus. Dan berkata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, sembayang sunat berjemaah pun berdiri di sebelah kanan juga ke? Tanya Ibnu Abbas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, "Na'am."
Ya, mayang apa pun kena ikut tata cara dia, bagaimana sekalipun, apatah lagi sembahyang berjemaah yang fardu. Demikianlah panjang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam bab salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i bil laili, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada bab qiraatil Quran ba'dal hadas, dan juga telah dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada daripada Anas, katanya, dan bermula hadis Ibnu Abbas ini hasan lagi sahih martabat hadis dia. Okey, baik. Masalah 227. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan mengaji dekat saya, tuan-tuan dengar apa yang saya perbincangkan dalam kitab Baharul Mazi. Tiba-tiba tuan-tuan mengaji dalam kitab Imam wal Ma'mum. Nampak lain lah. Itu pendapat dipanggil pendapat ashab min Syafi'iyah. Pendapat apa pun yang dikeluarkan oleh ulama, ambil pakai ya. Apa yang tuan-tuan faham. Apa maksud fiqh? Fiqh maksudnya apa yang kita faham. Tapi kalau duk tak reti-reti juga, maksudnya tak faham. Oh, dia kata, pasal apa ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Lah, itulah fiqh. Apa yang difahami oleh ustaz ni, dia mengajar macam tu lah. Apa yang difahami oleh ustaz ni, dia mengajar macam tu lah. Jangan jadi masalah. Ambil dua-dua apa yang kita faham. Dan satu ketika yang kita duk selalu buat, kita duk ikut, aku dah nak ambil ustaz ni lah, imam ni lah contohnya. Satu ketika tiba-tiba tak boleh buat macam mana yang hak yang disuruh yang selalu kita buat. Kita akan kena ambil hak yang ni. Ambil hak mana itu, sebab ilmu ni kena luas, kena banyak. Ambil semua yang kata ilmu. Sedangkan ilmu dari orang kafir sendiri pun kena ambil. Apa perjanjian Hudaybiyah? Apakah perjanjian daripada menembus kafir musyrik yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa diakah tebusan bayar tebus ini? Nabi suruh setiap kafir yang ditawan ketika mana dalam keadaan perang Badar, yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara nak tebus dia ialah dengan mengajar 10 orang anak orang Islam sampai pandai. Siapa yang mengajar? Kafir. Nabi suruh ajak anak orang Islam, boleh, selagi mana ilmu tersebut tidak berkaitan dengan akidah. Ngajilah dalam abad apa. Oh, tak boleh ni kafir. Ni bahasa Inggeris tak boleh mengaji, dia kata. Pasal apa? Bahasa kafir. Kacau lah, kacau. Ni matematik tak boleh. Ni pelajaran ni tak kena. Ni kafir. Lepas tu tak erti apa. Ni pakai macam ni tak boleh. Dah tutup aurat dah. Tutup clear. Tapi kalau duk tengah pengantin baru, tudung atas okey, mai tangkain meleret, ada hadis haram. Dua heret berapa? Lepas tu ada hadis sebut dah, jangan heret kain perempuan. Pasal apa? Berlaku anak Raja Kaisar, Raja Rom, yang buat raja macam tu sampai dekat Nabi SAW. Nabi kata macam tu haram, finar, dalam neraka. Hari ni ada orang buat heret, pakai tudung, pakai heret, pakai tudung, pakai baju saiz 18, dia saiz 30, merinin dia. Tu gena Muslimin yang dirahmati Allah. Faham ke tak faham fiqh tu? Fiqh ialah tidak mengatakan pakai telekung pada orang perempuan, tetapi sekadar menutup auratnya ketika sembahyang, sah. Tu kata fiqh. Bukan meletakkan hukum macam tu. Faham dia. Bukan kata semua kena pakai serban, kena pakai. Siapa pakai serban dapatlah lebih pahala. Bukan kata pakai jubah. Pakai macam mana pun tak apa. Nak pakai baju MU besar di belakang pun tak apa lah. Nampak tu dia anak jin dia pegang mata serampang pun sah. Tapi Imam Syafi'i tak apa suka, dia kata sah bayang. Apa hukum orang yang pakai macam tu jadi imam? Sah, kita ikut belakang, tak ada apa masalah. Tapi kurang adabnya tentang sembahyangnya. Duk tunggu pakai jubah baru nak tolak. Kawan tu baru balik Mekah, tolak tu dia celaru. Tunggu pakai jubah baru nak tolak. Pakai luar jin tak mau, pun tak boleh juga. Tapi adabnya begitulah. Muslimin yang dirahmati Allah.
masalah makmum berdiri di belakang imam, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sini oleh ahli ilmu, oleh ulama daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi pun ada yang alim, itu dipanggil ahli ilmu, dan mereka yang kemudian daripada mereka, iaitu tabi'in. Berkata mereka itu, berkata oleh yang saya sebut tadi, apabila adalah seorang laki-laki serta imam berdiri ia daripada kanan imam, diri sebelah kanan imam, kedudukan dia sekali lagi kita bincang, duduk jarak ke macam mana ke, luluh kalau sekadar lepas daripada buku lali lari sikit pun sah. Tapi jaga-jagalah kita ni, orang kita sembahyang rakaat pertama terinjak dah ke depan, rakaat kedua injak depan, mayang tarawih 20 rakaat dia sampai kat tu imam terinjak, aduh terinjak sungguh. Tak ada langsung paksi dah, tu maka injaklah belakang siap-siap, agak-agak lah. Ada kadang-kadang dia ambil jarak siap-siap dah, pasal apa? Sekali lagi ada orang masuk, dia siap-siap bagi, tak payah keluar dah, dia kata pun tak boleh juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Apabila adalah seorang laki-laki serta imam berdiri ia dari kanan imam, kata Imam Nawawi pada hadis dalam masalah 225, itu menunjukkan bahawasanya tempat berdiri makmum yang satu daripada sebelah kanan, yang betul. Dan bahawasanya hadis itulah jua menunjukkan seorang yang apabila berdiri di sebelah kiri imam, nescaya diubah akan dia ke sebelah kanan. Ubah. Lainlah kalau tak ada tempat lah, keluasan tak ada, macam saya kata tadi, dia pergi rapat ke kiri, ke kanan, kita nak berimam juga, mai duduk belah kiri, tak apa, sebab ada masalah. Okay. Dan bahawasanya hadis itulah juga menunjukkan, ini kata di sini, apapun kalau boleh duduk belah kanan, kalau duduk belah kiri kena ubah. Oh, ubah gena. Hak yang ada ilmu kena pandai-pandai tarik, lepas tu kelai. Tarik apa? Tak kena tarti juga, macam bak cuit-cuit tadi. Tarik, mai duduk belah ni juga. Dah kata nak ikut aku driver, nak ikut aku kena ikut lah. Oh, tak mau, tarik pun dia tak mau juga, melantak pegang. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan jikalau makmum itu tiada berubah, nescaya dipalingkan dia oleh imam. Tak mau berubah juga, tarik juga. Siapa? Pasal apa? Pasal Nabi pusing teling, apa panggil, pulas telinga. Kalau maksudnya tegak juga, tarik juga, tarik sampai dia tak mau pergi juga. Lah pergi ke dia. Itu lah. Payah ke. Tapi sah. Okey, 228. Masalah perbuatan yang sedikit di dalam sembahyang itu tiada membatalkan ia. Sedikit lah, jangan lebih pada 3. Akan sembahyang sebagaimana tersebut di dalam hadis pada masalah 225 itu tadi. Okey, itu ni katakan waktu yang Ibnu Abbas mai duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu Nabi tengah sembahyang dah, cuma Nabi pegang, tarik kepala dia pelan. Habis sembahyang jangan buat dah. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, bergerak sedikit. Sembahyang bagaimana tersebut di dalam hadis, kata Imam Nawawi, dan bahwasanya perbuatan yang sedikit itu tiada membatalkan sembahyang. Sedikit lah. Ni anggota nyamuk gigit tang ni, yang hampir garuh habis semua pasal apa? Kalau dah kata nyamuk gigit, engkat tangan tu dah satu punah, buat pis juta kali pun lagi tak berdarah. Buat bila Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu umur berapa? Umur 12 tahun buat macam tu dah, sampai ketua lekat. Macam tu mayang lah, buat mayang. Jangan buat macam tu, ada lekat. Takut pula lah jadi tabiat kan. Okey, buat gerak ni tak apa. Kalau tergerak yang anggota besar, a'dha, maka dikira batal mengikut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Ini selalu berlaku. Contohnya Sami Allahu liman hamidah, ni dah kira 2 dah ni tuan-tuan. Buat turun tu, buat turun sengap, jangan duk hayun buat ndui pula. Rabbana lakal hamd.
Allah. Aduh, ada juga. Okey. Dia kata Hanafi tak apa. Tak, mazhab apa? Hanafi ni. Mazhab Syafi'i. Ingat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Kita berhadapan dengan Malikul Muluk. Kita berhadapan dengan Raja segala raja, Tuhan semesta alam. Maka mengikut tasawuf, beradablah elok-elok depan Allah. Bagi elok-elok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mai kok mana? Buat bagi elok lah. Mesin padi pun ada. Hak forklift pun ada. Allah. Tu forklift nama dia. Kan? Tu tak bersilat lagi tu. Hak bersilat pun ada. Allah. Tu tabiat lah tu nama dia. Dia terajak sampai ketua. Dah mula-mula dia jadi, tu dia jadi forklift. Kak dia tolak mai, baru dia tarik mai. Awal-awal dah batal dah. Pasal apa? Terlebih berlakunya Allahu Akbar, kita duduk dalam mayang dah. Allahu Akbar. Ni duk tolak tarik tabih lagi kah? Batal lah. Begitu juga dengan akhirnya sembahyang. Di manakah yang kata rukunnya sembahyang, iaitu memberi salam yang terakhir. Bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan memberi salam. Itulah sembahyang mengikut tertib-tertibnya. Maka memberi salam, apabila memberi salam sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i kata Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu Hanafi. Yang pertama derah, yang kedua pelan. Tu Hanafi. Imam Syafi'i suruh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Derah juga. Dua-dua kena derah. Tapi kalau buat sah, tak ada apa. Kena bagi tahu yang tu yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sungguhlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Maliki. Tu kena tahu. Masalahnya Assalamualaikum warahmatullahi. Pang, dia tahu. Ada bagi salam macam tu saja. Dia syarat dia ialah nampak bau. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh ustaz buat kek tengkok. Kek tengkok tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil tu imam. Ada juga bagi salam sampai nampak orang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkejut orang belakang. Tu dia tu imam macam burung hantu. Tak memadai, nampak bau dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i. Okey. Dan dua-duanya kena hendaklah dikuatkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ini yang kita nak bincang, takut jatuh jadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal tuan-tuan, terlebih perbuatan daripada pokeh tak pokeh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dalam sembahyang lagi tu. Lainlah Assalamualaikum warahmatullahi kerah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu boleh gagah lagi lah. Pasal apa? Yang ni sunat. Tapi kalau boleh, kalau menyambungkan sebelah kiri, tuan-tuan masih dalam solat, terbuat juga, batal juga. Buat balik sembahyang. Contohnya nak terkentut sangat-sangat dah. Ujung Julai yang panggil. Ujung dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tum, terangkat. Jangan paling lega, sah. Ni dah Assalamualaikum warahmatullahi. Pip. Assalamualaikum mereka. Buat lain. Siapa? Tuan-tuan masih dalam sembahyang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Memaling dan menyebut salam tadi memadai. Kentutlah. Tapi kentut dalam masjid janganlah kan. Malu ke orang, malu ke diri. Pilah. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini dalam bab perbuatan. Satu, perbuatan yang kata sedikit, dan kedua iaitu menampar atau bukan kata bergerak, menampar ataupun mengeluarkan sesuatu bunyi yang agak kuat. Nyamuk ketik tang ni. Musim nyamuk banyak, musim kering lah. Nyamuk dia ketik taram 3 hari lah. Minggu lepas kemarin pun dia bagi tang ni juga, ni pun bagi tang ni juga. Boy, dia ambil lajak. Pam, dia bagi bunyi kelepam, batai, perbuatan melampau. Tengok-tengok merecik pula darah, lagi batal. Agak-agak dah. Rezeki dia buat macam mana? Dia suka sungguh kat tuan-tuan. Orang lain dia tak mau. Dia main tuan-tuan juga. Tang tu juga. Buat elok-elok, jangan duk hayun dah taram lama kan. Ni dia, hang tunggu.
pam bagi lari pula tu, marah kat nyamuk pula tu, bukan khusyuk dan khuduk dah. Saja Allah hantar nyamuk tadi nak try kita, tengok dia boleh pi tak. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap kali takbiratul ihram Allah akan hantar untuk duga kita, terutamanya di tengah malam tahajud. Kalau tak nyamuk, pintu berbunyi. Allahu Akbar. Sengih saudara. Kau main pintu yang membang bunyi pun. Allah duga macam-macam. Maka carilah tempat yang agak sebegitu rupa untuk di manakah iman kita. Kalau subuh pun tak boleh bangkit, bagaimana nak boleh tahajud? Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, terus. Perbuatan sedikit di dalam sembahyang itu tiada membatal ia akan sembahyang sebagaimana tersebut. Okey, baik. Kata Imam Nawawi, perbuatan yang sedikit itu tiada membatalkan sembahyang kerana Ibnu Abbas berubah berdiri daripada kiri ke kanan Nabi itu berlaku dengan perbuatan yang sedikit. Ubah sikit. Bukan ubah terus nyong pi belah tu. Tak, ubah sikit. Perubahan tersebut diulaskan oleh 4 mazhab. Tapi kalau Imam Syafi'i berubah sikit, berhenti sat, berubah sikit lah. Tapi kalau Imam mengikut mazhab lain, berubah macam-macam, tak apa. Kadang-kadang kan pakai apa dah, serban, pakai higai. Allahu Akbar. Lagi nyamuk lah, tu boleh gagah lagi. Ni duduk tengah mayang, anak solah. Tu payah. Tak ada mazhab yang kata macam tu. Tu terlebih lah. Boleh, tak ada apa, ikut mazhab. Tapi janganlah pi baru seminggu balik, 2 minggu lah kita kata, pi 2 minggu Mekah umrah, balik jadi Arab terus. Hang mazhab mana ni? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil bismillah, betul lupa. Imam Syafi'i kata kalau ikut mazhab kita, Fatihah tu mesti dengan bismillah, sebab bismillah termasuk Fatihah. Maka kena berat. Tak, dia hangat lagi dia ni. Rambut pun baru tumbuh lah. Hari tu kan cukup, rambut pun baru tumbuh lah, duk bawa arak lagi. Higai duk atas kepala pitang mana pun. Dia tak tahu kata higai tu buat kunci kepala lutut unta pun. Higai tu tak ada apa pun tuan-tuan. Higai tu adat Saudi saja. Tuan-tuan tahu higai tu apa usul dia? Badui ambil higai tu, kunci lock, keypad lock dia panggil, kepala lutut unta. Dia suruh unta duduk, nak tambat macam mana? Tak payah tambat macam lembu kambing. Ambil higai, letak di lutut dia, tak bangkit dah sampai esok. Terikat dah, macam kunci tengkok lah. Tarik tu baru dia boleh bangkit. Tu higai, bangga sungguh pakai higai. Balik main dia sampai day pun tak nampak, sujud pun tak tahu macam mana. Bangga sungguh. Tak usah ada bangga bab higai tu. Hak lain tak apa, letak sesuatu atas kepala sunat kan. Serban kita hak lalu kan, balik letak atas tu. Tapi jagalah macam mana. Ada Imam Syafi'i suruh ikat, kalau tak boleh letak atas kepala mengganggu, letak atas bau, sunat. Ikat juga kalau dia takut dia berangin, kalau dia mengganggu sembahyang kita makruh. Letak atas tu, nak bergerak tak boleh, dia buat juga jadi makruh lah, walaupun tak lebih pada perbuatan. Okey, kena jaga benda tersebut. Dan kalau boleh nak memilih serban-serban, pilih hak yang tebal-tebal, jangan pilih hak lembut, makruh juga. Hak murah-murah tak mau, abang lebar nak bagi kat aku, kena bagi hak mahal. Mudah abang macam tu lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, itulah kata ada sebab yang berat itu lebih sunnah, bukan yang ringan. Sebab takut mengganggu kita. Dah kan pakai ringan sangat, kerja duk terbang. Sejadah pun jangan ambil hak ringan, makruh, sebab mengganggu. Ambil hak berat. Sejadah hak berat berapa tu? Tu hak beli dulu, ingat beli dulu hak cetak pakai selapis kan, ampak bukan kata kena tikap, kena kipas angin bersin kawan berterangkat. Tu makruh, tak boleh pakai. Muslimin yang dirahmati Allah, kena tengok kat bahan yang kita guna, sesuatu yang kita hampar, kena tengok. Baik, terus masalah 229, masalah makmumkan kanak-kanak sahkah berjamaah. Anak-anak jadi makmum kita, adik-adik kita contohnya. Kita tak ada anak
Mumayyiz ada lagi. Mumayyiz ni maksud dia membezakan di antara baik dan buruk. Dia boleh beza dah lagi. Boleh. Dia tak ada halal dah, haram, tahu. Semayang sah walaupun dia duduk tergaru-garu. Budak-budak sah. Baik, makmumkan kanak-kanak berjemaah, kata Imam Nawawi dalam pada hadis di dalam masalah 225 itu menunjukkan sah makmumkan kanak-kanak. Ada orang dulu-dulu dak, dia buat usalli fardul maghribi salasa rakaatin ada alillahi taala. Dia tak kata makmum, rugi. Sedangkan anak dia ada tepi, dia bawa anak dia sembahyang, kan? Dan bahawasanya baginya tempat berdiri daripada imam itu seperti hukum orang yang baligh. Sama seperti mana orang biasa. Jangan pergi letak duduk belakang. Allah. Sekali lagi hang pijak kaki pok batal. Ada pendapat macam tu lah. Pasal apa? Dia kata anak dia belum dikhitan. Anak dia membawa najis. Bila anak dia bawa najis, terpijak kaki dia, batal. Tak. Najis tersebut najis tersimpan, bukan najis ternampak. Anak yang pakai pampers, kita duduk tengah sembahyang, tiba-tiba dia mai duduk atas paha kita, batal tak sembahyang? Tak. Lainlah hak terbogel. Terbogel tak kena. Tuan-tuan, batalnya sesuatu ayat sembahyang kita ketika menyentuh atau tersentuh atau terkena kemaluan anak Adam. Tiba-tiba terpegang teluk lembu, batal tak? Tak lah, bukan anak Adam. Okey. Ataupun kemaluan anak Adam itu jatuh. Kan ada orang potong macam tu, ada ayat mayang pergi pegang. Oh, betul. Kan ada, saya masuk dalam Facebook saya, dalam ni saya dulu hak kena potong. Pasal apa? Bini dia marah, gatai nak menikah, dia potong hak laki dia jatuh. Tuan-tuan pergi pegang, betul ayat mayang. Betul ayat mayang. Memegang kemaluan anak Adam, hadis. Betul lah. Kan? Tuan-tuan ada anak, ada cucu, nak basuh kencing berak, tuan-tuan ada mayang, tak, oh terkena hak landok, tak apa, jangan terkena hak yang atas pada landok. Nak cerita macam mana tu? Okey, hak atas tu baru batal, hak bawah tak apa. Di sini pula, ini perbincangan bab batal. Di sini pula, di manakah katanya terletaknya tapak tangan? Yang tak nampak itulah tapak. Yang nampak tu bukan tapak, yang tu kulit kerah. Mana tak nampak? Bukan air kata kong lipat coy pula. Tak, bukan buat ni macam ni. Nak tunjuk kata yang tak nampak tu, itulah tapak. Kalau terkena, contohnya ayun terkena mayang bogel, mandi bogel tu kan. Baik dah yak mayang mama, lupa nak lak ayun. Allah terkena. Tak kena tang mana? Tang ni. Tak batal, tang ni. Ni bukan tapak tangan. Di sini lagi dak, tapi pasal apa bogel? Kan masih. Adalah kalau tu lah. Kan? Yang kata tapak tadi duduk tang mana? Kadang-kadang yang datangnya was-was sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Terkena tang ni. Oh batal. Adakah puasa kentut batal? Dia mengaji tang mana? Pagi-pagi buta tak tahu puasa bulan puasa Ramadan kan. Tak tahu kawan dia kentut. Oh batal. Apa? Kentut. Weh, hak tu ayat mayang bukan puasa. Tu dia lah kata. Dah lah tak reti. Menyesatkan pula tu. Dah tahu bila dah mengaji di manakah tapaknya, iaitu yang tak nampak tu lah tapak. Kaki pun macam tu lah. Tahu tak mana tapak? Pi pantai Cenang, pijak. Itulah tapak. Hak nampak. Hak yang atas tu bukan tapak. Okey ya? Ambil faham betul-betul. Tersentuh kemaluan anak Adam melalui tapaknya. Lain pada tu tak apa. Okey. Tak batal. Tersentuh dah tadi anak punya, tak batal. Awak. Tu kemaluan kebau ke? Tu kemaluan anak hang. Tu batal juga. Anak Adam, bila sebut kata anak Adam, lelaki dan perempuan itulah anak Adam. Maka terbatal lah. Kubul dan dubur. Belakang dan depan. Tang mana kalau hak perempuan cerita macam mana? Hak tang mana yang keluar itulah. Kalau lelaki hak atas saja, hak landok tak. Tu lah. Tak la haya'u fid din. Tak boleh malu dalam bab agama ni cerita. Ni sampai terpegang hak kedut tu pun batal. Tak batal. Tapi kalau rajin ambil lain lah ayat mayang, tak ada apa. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Baik.
Bab majaa fi rajuli yusalli ma'ahu rajulain. Seorang lelaki sembahyang dengan dua orang yang dah mayang tadi. Mai pula seorang lagi, dia panggil tabik. Dia nak mai dan amal sebut macam mana. 230 muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang telah datang ia pada laki-laki yang sembahyang beserta dua orang. Kita nak masuk dengan orang yang ada dua dah sembahyang. Nak pergi kiri ke, nak pergi sebelah kanan tepi makmum juga ke, ataupun nak pergi duduk belakang. Yang kita tahu, apa yang tuan-tuan tahu, iaitu duduk di belakang imam, betul tak? Atau yang ilmu yang kita, mana dalil? Mari kita bawa dalil. Itulah kita mengaji, kita bawa dalil bagi kita faham betul, menimbulkan keyakinan haqqul yaqin. Yang pertama, ilmu yakin. Kita dah ada ilmu. Lepas tu ainul yaqin, kita tengok ulama buat, itu dipanggil ainul yaqin. Kalau sahabat Nabi nampak Nabi buat, kita nampak ulama buat. Al ulama warasatul anbiya. Tengok, kita yakin. Lepas tu pula haqqul yaqin. Sebab apa? Ada dalil. Tu haqqul yaqin, datang kebenaran keyakinan itu. Kau yakin? Pasal apa? Ada hadis buat macam ni, macam ni, macam ni. Okey, tu kita kena mengaji. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sembahyang berjemaah bertiga orang, bagaimana kedudukan makmum. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita bagaimana hukumnya. Katanya, An Samrah bin Jundub qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kunna salasatan an yataqaddama minna ahaduna. Diriwayatkan daripada Samrah bin Jundub okay. Katanya telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila adalah kami bertiga sembahyang berjemaah, bahawa mara ke hadapan daripada kami oleh seorang daripada kami, dan berdua berdiri membetuli belakangnya, betul dengan belakang orang yang mara ke depan seorang, dua macam ni. Kalau tadi seorang sama seorang, kapit tepi. Kalau dua orang, dua macam ni. Baik. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Jabir dan Anas bin Malik. Katanya lagi, dan bermula hadis Samrah itu adalah hadisnya gharib, agak pelik. Itu kadang-kadang kita boleh tengok, kadang-kadang ulama tak sepakat. Sebab apa? Hadis itu gharib. Dan bermula amal atas ini hadis oleh ahli ilmu, kata mereka, ada yang beramal, ada ulama yang beramal dengan hadis ini. Apabila ada jamaah itu bertiga orang, nescaya berdiri dua orang di belakang imam. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya sembahyang ia dengan Alqamah dan Aswad, maka mendiri ia seorang di kanannya dan seorang di kirinya. Ada juga berlaku dengan Alqamah, iaitu dengan pada Samrah bin Jundub, sembahyang tani seorang berimam. Aswad dengan Alqamah. Tuan-tuan tahu Alqamah? Siapa Alqamah? Yang matinya sakaratul mautnya cukup hebat, sampai nak mati pun payah. Pasal apa? Pasal dia telah mengguriskan hati ibunya. Guris yang bagaimana? Terguris kerana dia tidak menyentuh makanan yang dimasak oleh ibunya sahaja. Yang dia makan, yang dimasak oleh isterinya. Ibu dia duduk dengan dia. Hari itu isteri dia dan ibunya memasak. Bila dah makan sekali, dia tak sentuh apa yang dimasak oleh ibu dia. Terguris yang tu ya. Dia tak sentuh hak aku, dia sentuh hak lang bini dia saja. Terguris yang tu ya. Alqamah, nak mati tak boleh. Sehingga Nabi SAW tanya dekat ibunya, ada apa-apa kesalahannya wahai ibu? Tak ada apa. Ada. Tak ada apa. Ibu kan, anak buat apa pun dia reda. Terguris tak? Kita kata tak apa, mak aku sayang kat aku buat apa pun tak apa. Pernah terguris sikit tak? Terguris pasal apa? Malah mayang. Terguris pasal apa? Balik lambat. Cukup dah menjatuhkan kita anak derhaka. Senangkanlah hati mereka.
Jangan sampai mereka terguris. Itulah berlaku pada Alqamah. Terguris, Nabi tanya, nazab sakaratul maut yang begitu seksa, tak boleh juga. Sampai Nabi kata, wahai Umar, pergi himpun kayu api. Kita terpaksa lempak Alqamah dalam api. Himpun dah. Elok nak lempak, mak dia pun kata ada. Nampak ibu ni sayang. Tadi pasal apa? Cover anak. Cover gak, tak mau habaq gak, salah dia. Tapi bila tengok anak nak kena lempak dalam unggun api, baru dia habaq ada. Dia cerita yang kita cerita tadi, iaitu menyentuh makanan yang dimasak oleh isterinya sahaja, tak menyentuh makanan yang dia masak. Cukup dah menggambarkan kepada kita derhakanya kita kepada ibu bapa kita. Terguris ya. Kalau dalam Quran sebut wala taqul lahuma uffin, jangan kata oh, pun anak derhaka. Terguris pun jadi dah. Ini hadis, mak terasa. Tapi kalau la ta'atan ilal maksiyah, kalau benda tu berkaitan dengan maksiat, mak kata tak payah pakai tudung lah, tu tak apa. Terus ada pakai tudung daripada orang tua kan. Mak moden nak pergi makan kenduri, anak pun teringin nak pakai tudung, anak perempuan dia teringin lah pakai tudung. Tengok oh, terus ada pakai tudung lah, daripada orang tua dia tak sedar dia pun tua. Dia aduk tak pakai itu, dah tahu kata tua orang tak pakai, mak pun berkelahi. Nah, ta'atan ilal maksiyah, benda yang taat atas datang, benda yang maksiat kepada Allah tak payah taat. Mak kata tak usah duk semayang lah, jadi ni buat mana, tak usah taat. Cuma jangan berkelahi lah. Berkelahi jadi cerita lain pula. Mak kata tak usah duk semayang lah, sekali lagi lah semayang, sengap, jangan melawan, sengap. Takut terguris pun takut juga, walaupun ibumu seorang kafir, kata Nabi SAW. Ibu kita bukan Islam, kita mu'allaf yang convert masuk, jaga hati mereka. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, habis dalam